Selalu saja bila saya menerima kunjungan daripada pimpinan kementerian, saya selalu teruja tengok produk yang berada depan saya. Mungkin anda belum dapat lihat. Ni di tengah saya ini adalah merupakan minyak masak premium. Tulisnya Red Palm. Saya baru belajar, rupanya ini adalah merupakan peringkat sebelum ia menjadi minyak masak yang anda pakai. Ini boleh jadi seasoning untuk salad. Assalamualaikum, salam muhibah. Ramadan kedua kita berjumpa malam ini bicara naratif dan tetamu saya Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi yang berhormat Datuk Willy Mongin. Datuk, terima kasih Datuk. Bawa ini semua, saya teruja tengok. Selalu saja produk-produk macam ini, kalau marhain masa macam saya ni pergi ke pasar raya tak jumpa Datuk. Tapi ini kabarnya premium ni, minyak masak warna merah ni. Sebenarnya semua produk-produk komoditi kita dia berada di pasaran. Okay. Tetapi kadang-kadang masyarakat kita dia terlepas pandang ataupun mungkin kekurangan promosi oleh pengeluar-pengeluar, dan itulah yang kita nak ketengahkan dan kita bantu untuk membuat promosi dan sesi pengenalan produk-produk mereka supaya rakyat Malaysia lebih peka mengenai apa yang kita ada. Dan sebenarnya semua barang-barang yang kita ada ni, yang di depan kita ni, coklat kita sebenarnya begitu berkualiti. Dan untuk maklumat umum, coklat kita telah memenangi 2 anugerah international coklat prestige premium coklat. So ramai yang tak tahu. Jadi sebenarnya kalau kita beli coklat di luar negara tu pun kemungkinan besarnya adalah daripada negara Malaysia. Betul. Dia tahu makan je. Dia tak tahu yang bagusnya. Banyak sebab dia. Mengejutkan saya ada misalnya ini. Tadi saya, yalah kalau nak habiskan 1 jam bincang ini saja. Tapi kita ada banyak isu nak bincang. Misalnya ini. Ini adalah teh daripada daun kelapa sawit. Ya, betul. Siapa pernah minum teh daun kelapa sawit? Ini luar biasa sekali. Terima kasih lah Datuk. Nak bagi saya rasa ni bulan-bulan puasa pula ada istimewanya, dan dalam konti pun mula bising. Nak juga. Tak ada. Ini Datuk bagi pada saya malam ni. Minta maaf kepada Nawar dan pasukannya. Oh, ini Datuk. Kenaf. Kenaf, anda nampak ini bukan kaleng-kaleng ni selalu kita bicarakan. Fiza dia balik kampung, dia lalu tepi pokok kenaf, dia buang. Dia tak tahu boleh jadi beg yang cantik macam ini. Ini antara produk komoditi. Datuk, Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi bersama. Ini hanya baru mukadimah Datuk, nak entice, nak bagi semangat penonton kita tengok produk yang pelbagai ini. Dan kebanyakannya, betul Datuk, satu pun yang depan ni saya belum pernah jumpa. Jadi bila Datuk bagi pada saya ni, terima kasihlah. Merasalah masak buka puasa minyak premium besok. Kata orang, kau ada? Tak ada kan? Datuk, pencapaian produk kita ni, kabarnya kelapa sawit juga harganya mencanak naik. Getah juga dalam keadaan yang menguntungkan, menggembirakan pekebun kecil kita. Kita latar belakang dahulu tentang pencapaian sektor komoditi kita, Datuk. Sebenarnya di sektor komoditi kita telah pun mencatat jumlah yang begitu besar, di mana prestasi perdagangan sektor agri-komoditi kita telah mencatat nilai perdagangan yang begitu positif, iaitu dengan nilai ringgit Malaysia 192 bilion ataupun peningkatan sebanyak 14%. Dan ini merupakan satu perkara yang harus kita banggakan, dan kita berterima kasih walaupun kita mengalami pandemik COVID-19 yang telah berlaku sejak setahun yang lalu, tetapi it's a blessing in disguise, di mana kita di dalam kesukaran kita itu kita dapat meningkatkan ekspor kita kepada negara luar, dan kita mampu meningkatkan sehingga kepada 192 bilion. Dan ini juga diekori dengan peningkatan harga minyak sawit di peringkat dunia, di mana kita mencatat harga semalam iaitu RM4,270. Dan kita juga lihat komoditi-komoditi lain seperti getah, lada dan juga koko dan kayu-kayan kita menerima harga peningkatan. Seperti hari ini harga lada juga meningkat daripada begitu rendah pada setahun yang lalu, lebih kurang dalam harga RM5, dan sekarang ini meningkat kepada RM11. Dan untuk harga putih ia meningkat kepada RM17.50. Dan secara keseluruhannya semua
industri komoditi kita ada peningkatan. Dan ini adalah petunjuk yang baik dan ia memberi dorongan dan motivasi kepada kita di peringkat kementerian supaya kita bekerja keras untuk merancangkan aktiviti-aktiviti di peringkat industri komoditi di peringkat huluan dan juga hiliran. Ya, menariknya Datuk, dalam senario ekonomi hari ini digambarkan bahawa ekonomi kita berdepan dengan cabaran COVID. Tetapi Datuk mengatakan 14% peningkatan. Saya cuma membayangkan apa faktor utamanya kepada 190, ini jumlah yang besar ni, 190 juta ni. Adakah faktor permintaan meningkat? Adakah faktor pengeluaran kita semakin bertambah kerana efisiensi ataupun kadar tukaran mata wang? Faktor utama dalam peningkatan 190 juta ini, penyumbang utamanya? Antara penyumbang utamanya adalah kita membuka pasaran-pasaran baru. Dan juga tidak kita nafikan bahawa disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini peningkatan output untuk kelapa sawit ini berkurangan. So apabila ia berkurangan, dia boleh menyebabkan harga itu meningkat. Dan juga seperti yang kita sedia maklum, apabila di zaman kerajaan dahulu ada sebuah negara iaitu negara India, mereka menghentikan pembelian daripada kita, dan apabila kita menubuh kerajaan baru, kita war-warkan perkara ini, kita mengadakan sesi libat urus ataupun engagement dengan kerajaan India, dan kita berterima kasih mereka membeli semula daripada kita dengan jumlah yang begitu besar. Dan kita juga meneroka pasaran-pasaran baru di Asia Timur dan juga di Middle East, di negara Afrika dan sebagainya. Dan ini secara tidak langsung juga meningkatkan permintaan. Dan stok kita yang ada, kita dapat mampu jualkan pada harga yang lebih baik. Dan ini menjurus kepada peningkatan harga itu sendiri. Dan jika kita lihat daripada sektor agri komoditi yang lain, ia disebabkan oleh kekurangan bahan mentah. Dan untuk industri getah pula, walaupun kita mengimport 92% daripada bekalan raw material getah itu daripada negara luar, kita cuma produce 8%, tetapi pertumbuhan di dalam negara kita juga meningkat. Dan ia juga membantu sektor di peringkat hiliran, di mana sarung tangan latex dan kebanyakan daripada sarung tangan yang dibuat daripada getah tiruan dan sebagainya juga mendapat tumpuan. Tetapi apa yang kita harus lakukan pada ketika ini adalah bagaimana kita nak mengekalkan harga yang kita nikmati hari ini dan juga untuk memperbaiki harga ini di masa yang akan datang. Dan itulah hasrat kita di peringkat kementerian. Kita selalu strategize dan melihat daripada pelbagai aspek supaya kita dapat menumpukan pada satu strategi untuk kita memperbaiki harga komoditi kita. Sebagai contoh, di peringkat lada hitam, kita juga memperkenalkan sistem koperasi dan juga memperkenalkan syarikat pemasaran, iaitu Sara Spice and Brand, untuk membantu memasarkan produk-produk lada hitam supaya kita mempunyai harga pasaran yang lebih baik. Selalunya saja Datuk menggambarkan bahawa peningkatan pada harga ini kepada awam kebanyakannya apabila berbicara tentang ini mendapat gambaran harga komoditi kita ini cyclical sifatnya. Dia ada turun, ada musimnya dia akan naik. Apakah sebenarnya kita sedang menikmati tahap naik ataupun sebenarnya disebabkan oleh strategi pemasaran yang Datuk sebutkan itu tadi? Sebenarnya dia adalah kombinasi beberapa faktor. Salah satu daripadanya adalah strategi pemasaran, dan yang kedua memang trend kenaikan itu sendiri, dan itu juga membantu kita, dan kebetulan ia berlaku pada masa yang sama. Dan itu menyebabkan kita mempunyai harga yang baik, dan ia juga bergantung kepada permintaan dan juga pasaran dunia. Is market driven, di mana dia bergantung kepada permintaan dan juga pembekalan di peringkat global. Dan secara tidak langsung perkara ini sebenarnya dia bergantung sangat kepada bekalan itu sendiri pada masa tersebut, dan juga cycle-nya memang ada. Tapi sekarang ini cycle ini saya daripada penelitian saya, ia sedang menumpu kepada peningkatan. Dan ada juga inisiatif-inisiatif lain yang kita lihat, seperti kita membuat inisiatif biodiesel. Dan pada tahun lepas biodiesel kita memberi satu pendapatan berjumlah 1 bilion.
Dan bayangkan sekiranya kalau kita dapat bangunkan industri biodiesel kita dan kita boleh gunakan 50% daripada hasil minyak sawit kita untuk biodiesel, sudah semestinya ini juga akan memberi ruang untuk kita menambah baikkan harga minyak sawit kita di masa akan datang. Walaupun kita menerima tomahan-tomahan daripada negara luar, khasnya negara Kesatuan Eropah, tetapi saya percaya banyak lagi pasaran yang belum kita teroka, dan itu adalah salah satu daripada strategi kita untuk melihat bukan saja di peringkat Kesatuan Eropah, tetapi kita nak melihat dengan lebih spektrum yang lebih luas. Dan itulah pasaran-pasaran yang kita akan teroka, dan sudah semestinya daripada trend peningkatan ini tadi, ia bersifat kepada stok yang kita ada, cycle dan juga strategi pemasaran kita, dan ini adalah komprehensif strategi. Kalau kita nak lihat daripada trend dia juga, dia tidak akan begitu berkesan. Kalau kita nak tengok daripada aspek marketing strategi kita pun, dia tak akan berkesan. Tetapi dia kena ada kesinambungan daripada ketiga-tiga komponen ini untuk memacu harga komoditi kita untuk mencapai tahap yang lebih baik. Mungkin di awal tadi Datuk menyebutkannya sebagai blessing in disguise. Tapi apabila saya menyelami jawapan yang Datuk berikan, saya dapat merasakan bahawa betul ketiga-tiga kombinasi itu, ini bukan semata-mata blessing in disguise, tetapi juga ada orchestrated effort yang sengaja. Kerana menariknya juga apabila Datuk membicarakan ini, dengan penuh yakin Datuk mengatakan we are riding the tide bila mana price ini sedang meningkat trendnya. Berarti mudah-mudahan berkat apa yang kita sebut malam ini benar meningkat, dan itu akan memberikan laba yang besar kepada pekebun kecil kita khususnya. Ini yang ramai menanti-nantikan, sebab orang lain semua telah keluh kesah ni, kerja tak ada, tiba-tiba komoditi kita naik. Jadi itu menarik untuk kita bicarakan, dan saya melihat jawapan balas Datuk itu tidak bersifat cherry picking. Setengah tetamu saya dia hanya nak tunjukkan yang ni saja, tapi kita tunjuk semua komoditi kan, semua. Datuk, kalau boleh kita melihat secara lebih spesifik, Datuk sudah memulakan tadi, ada menyebut soal lada. Kita berikan suluhan kepada kelapa sawit. Dulu lada kita, saya belajar dulu di sekolah, kalau lada ni Sarawak lah. Datuk pun sebut Sara Spice tadi kan. Jadi elemen ini, soal pengeluarannya, pencapaiannya, dan juga mungkin sawit, kerana sawit di Sarawak ini ladangnya luas sekali. Mungkin kita perlu berikan suluhan spesifik tentang ini. Okey, sebelum itu kita ingin memberi kupasan dan juga rungkaian. Kita hendak merungkai mengenai sektor lada di negara kita. Sebenarnya memang benar industri lada ini lebih tertumpu kepada negeri Sarawak, dan hampir 94% penanaman lada ini tertumpu di negeri Sarawak sendiri, dan juga ada juga di kawasan-kawasan lain. Dan untuk makluman, pada tahun 2020 ekspor lada kita telah mencapai jumlah 121 juta, dan ini adalah satu pencapaian yang begitu memberansangkan, sebab sebelum ini kita mempunyai harga lada yang begitu rendah, dan ini demotivated, melemahkan semangat pekebun-pekebun kecil untuk mengusahakan ladang-ladang ataupun kebun-kebun lada mereka. Tapi apabila ada peningkatan harga sekarang ini dengan inisiatif-inisiatif kerajaan yang menggalakkan projek penanaman baru dan sebagainya, dan juga bantuan-bantuan subsidi dan juga bantuan input pertanian dan sebagainya, ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan para pekebun kecil dan juga memberi dorongan kepada mereka untuk terus mengusahakan ladang-ladang mereka. Jadi jika kita lihat di dalam industri lada ini, kita sekarang ini ada 8,022 hektar keluasan kawasan tanaman lada, dan kita mempunyai 38,378 pekebun kecil di seluruh negara, dan seperti mana yang saya katakan tadi, 94% daripada mereka adalah daripada Sarawak, dan selainnya daripada Semenanjung dan juga Sabah, dan di Semenanjung ia tertumpu kepada kawasan di negeri Johor. Dan kita juga mempunyai bantuan-bantuan yang telah kita agihkan kepada pekebun-pekebun kecil di seluruh negara, yang telah menelan perbelanjaan sebanyak 16.11 juta, di mana ia berbentuk bantuan input
pertanian kepada pekebun kecil lada di bawah pakej rancangan ekonomi prihatin. Dan ini sedikit sebanyak membantu pekebun kecil kita untuk seperti mana yang saya sebutkan tadi, untuk meneruskan usaha untuk menyelenggara kebun-kebun mereka yang mereka tinggalkan apabila harga lada ini turun. Tapi pada hari ini kita bersyukur kerana harga lada menunjukkan tren peningkatan. Dan selain daripada itu, kita di peringkat kementerian juga memang ada melaksanakan inisiatif terbaru di mana kita akan membuka dan sedang membuka 115 hektar pembukaan kawasan tanaman lada baru. Dan ini juga merupakan satu inisiatif yang kita ketengahkan, dan pada tahun ini kita memperuntukkan 2.99 juta untuk pembukaan kawasan tanaman lada baru. Dan kita juga empower lembaga lada Malaysia untuk bertanggungjawab dalam memastikan pertumbuhan dan daya maju industri lada Malaysia ini dapat dilaksanakan oleh mereka dengan baik, dan mereka akan tumpukan juga kepada enforcement segmen dalam industri lada ini. Sebab apa yang berlaku pada hari ini, ramai juga di antara pemain industri lada ini di peringkat peraih dan juga di peringkat pengeksport. Mereka ini mengimport biji lada ni daripada negara luar, iaitu daripada Vietnam, daripada India, Brazil dan sebagainya. Dan mereka menggunakan branding Sarawak paper. Wahal ada di antara lada-lada ini bukanlah daripada negara kita, tetapi mereka menggunakan jenama Sarawak paper, dan ini juga mencemarkan kualiti Sarawak paper itu sendiri, sebab kualiti Sarawak paper itu memang begitu tinggi, dan kita memang dikenali di seluruh dunia bahawa Sarawak paper ini mempunyai mutu dan keunggulannya tersendiri daripada segi aspek dia punya aroma, kualiti dan sebagainya. Dan itu adalah tumpuan kita bagikan kepada MBP, dan kita juga segmentize marketing segmen kepada syarikat yang dikenali sebagai Sara Spice, di mana Sara Spice ini bertujuan untuk fokus kepada aktiviti pemasaran supaya mereka boleh memperluaskan pasaran di seluruh negara dan juga di dalam negeri. Itu tujuan kita. Apabila ada pihak yang mencuri jenama Sarawak Spice itu, lada Sarawak itu spesifik mencuri, berarti orang akan mencuri brand yang premium kerana itu gambaran kualiti kita. Tapi saya cuma ingin meninjau sedikit apabila Datuk menyatakan dahulu pekebun kecil lada kita ini keluh kesah kerana harga yang rendah dan kini meningkat dan akan meningkat lagi gambarannya. Apa yang sebenarnya berlaku mengakibatkan peningkatan harga itu, dan bagaimana caranya untuk kita mengembalikan kegemilangan lada kita ini dengan realiti bahawa kita ada Brazil, India, Indonesia, ini semua giant ini, semua pengeluar lada besar ini. Apa caranya? Bukan sekarang jawapannya, Datuk, selepas kita berehat seketika, jadi jangan ke mana-mana. Kemasukan pendatang asing tanpa izin atau parti mengundang pelbagai masalah sosial, jenayah dan menggugat kestabilan negara. Mereka berpotensi menyebarkan wabak COVID-19 dan mencetuskan penularan luar jangka. Aktiviti Tekong mendalangi kemasukan parti, penyelundupan dan jenayah rentas sempadan mengancam kedaulatan tanah air. Jangan jadi pengkhianat, mempertahankan negara, tanggungjawab bersama. Laporkan sebarang maklumat berkaitan parti dan jenayah rentas sempadan. Tahukah anda, kerja cari gali di pelantar minyak luar pesisir pantai merupakan salah satu aktiviti yang paling berisiko tinggi dan berbahaya.
Aktiviti pencerobohan di kawasan pelantar minyak seperti ini merupakan tindakan yang salah di sisi undang-undang Malaysia. Kawasan pelantar minyak merupakan kawasan larangan yang telah diwartakan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959. Pada mereka yang menceroboh, sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, mereka boleh dikenakan maksimum penjara 2 tahun atau denda RM1,000 ataupun kedua-duanya sekali. Tindakan menceroboh kawasan pelantar minyak bukan sahaja memberi risiko berbahaya kepada penceroboh, malah ianya menggugat keselamatan pekerja pelantar. Oleh itu, alihkan perhatian anda ke kawasan yang lebih selamat sebagai tanda sokongan kita kepada wira kita di pelantar minyak dan gas negara untuk menjalankan tugas selamat dan terus memenuhi keperluan tenaga negara. Kita tahu banyak kementerian, syarikat yang menganjurkan majlis berbuka puasa dan kita bersetuju untuk membenarkan. Begitu juga dengan buffet Ramadan di hotel, di restoran dan lain-lain premis makanan. Kita benarkan dengan SOP yang ketat yang telah pun kita tetapkan. Ya, bersama Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Ini saya ingin mempromosikan sedikit, kalau boleh kita zoom in. Ini adalah merupakan koko premium keluaran Majlis Koko Malaysia. Malangnya Datuk Willy bawa satu saja, jadi ini saya punya. Nawar, Rudi dan juga Fiza. Ini kalau mengikut cerita Datuk, itulah Datuk bawa, perkenalkan tengah-tengah acara. Kalau tak saya bancuh dulu. Jadi Rudi tolong ambil air panas, Rudi. Kita cuba bancuh, tengok sedap mana. Katanya ini lebih creamy daripada jenama koko tu yang kita tidak boleh promosikan. Mereka tidak bayar, jadi kita tidak akan promosikan. Tapi ini nanti dalam kesempatan lain, Rudi tolong air panas, kita nak betul-betul try rasa. Dan ceritanya Datuk, digambarkan bahawa koko keluaran lembaga koko ini belum ada takers, belum ada pihak yang mengambilnya untuk menjadikan jenama. Jadi mengapa tidak jenama Saib Nawar lepas ini? Ya, jadi duta dan maskotnya. Siapa yang ingin melabur boleh menghubungi lembaga koko. Ini antara package yang kita akan rasakan selepas kita berjeda seketika nanti. Produk yang kita bicarakan dan di awal bual bicara tadi banyak dibangkitkan tentang pencapaian baik, memberangsangkan dan dalam trend menaik komoditi Malaysia dalam rantaian keseluruhannya, bukan hanya satu dua tapi kesemuanya. Mudah-mudahan berkat daripada strateginya, kesungguhannya dan juga blessing in disguise dengan suasana COVID yang ada. Satu soalan saya gantung tadi Datuk, apabila Datuk mengatakan bahawa kita sedang bercakap tentang lada dan 94%-nya berada di Sarawak. Dan lada Sarawak ini adalah premium. Dan seluruh dunia mengetahui. Tetapi kita tidak boleh menafikan adanya pesaing kita. Indonesia, Brazil, India, ni yang semua besar-besar yang juga mengeluarkannya. Dan Datuk menyebutkan tadi bahawa pernah ketikanya kita keluh kesah kerana harga lada ini rendah. Kini sudah tinggi dan semakin menaik. Jadi apa strateginya untuk kita kembali kepada back to the golden era, untuk kita terus berada di depan dengan kapasiti kita yang mungkin lebih limited berbanding negara-negara yang saya sebutkan itu? Bagaimana kita melakukan? Okey, sebenarnya jika kita lihat di dalam industri lada itu sendiri, dia memang ada dia punya circle. Tetapi circle yang kita alami ini begitu lama disebabkan oleh pesaing-pesaing kita bertindak dengan mengeluarkan banyak output dan mereka ini lebih efisien dan mereka ini mengeluarkan pada skala yang besar. Dan tetapi ada satu perkara yang perlu kita selami dan teliti juga daripada permasalahan bagaimana kita organize industri lada kita. Sebagai contoh, kita lihat sebelum ini di peringkat ladang, di peringkat ladang harga harga lada dalam lingkungan 5 ke 8 ringgit. Dan sebenarnya persoalan sama ada harga lada ini rendah ataupun tidak. Sebenarnya harga lada ini tidak rendah. The question is which segment you are. Sebab kita ada di segmen farm gate di peringkat huluan, kita ada di peringkat dealer ataupun peraih, kita ada di peringkat processor di mana mereka membuat pembersihan dan sebagainya, dan juga packer dan juga exporter, dan juga di peringkat downstream di mana mereka ini manufacturers. Dan
sebenarnya di peringkat huluan itu tadi, di peringkat ladang, memang benar harganya begitu rendah. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Di peringkat ladang sebagai contoh harga ini RM5. Tetapi apabila peraih membeli dengan harga RM6. Jadi of course kepada pekebun-pekebun kecil mereka akan lihat daripada harga ladang itu sendiri. Dan apabila peraih ini membeli, mereka akan menjual dengan harga lebih kurang dalam RM10 ke RM12. Oh, RM4 margin. RM4 margin sebab mereka provide transport dan sebagainya. Dan apabila peraih ini menjual kepada prosesor di mana mereka ini membuat pembersihan dan grading dan sebagainya, dan prosesor ini pula akan menjual dengan harga RM30 sekilo dan akan diberi kepada packer ataupun eksporter. Eksporter pula akan membuat packaging dan mereka akan pack dan mereka jual dengan harga RM80 1 kilo. Dan apabila dijual kepada negara luar, mereka mempunyai harga yang lumayan. Jadi persoalannya, adakah harga lada ini rendah? Soalannya kita perlu jawab, di manakah kita? Sama ada kita di peringkat ladang, kita di peringkat peraih, kita di peringkat prosesor ataupun pengeksport. Dan jika kita lihat di pasaran harga lada sama ada harga market price tinggi ataupun naik, kita tetap menjual harga lada yang dalam pack itu yang 250 gram itu tetap RM7 di pasar raya. Okay. Jadi sebenarnya harga lada ini dia tidak rendah, tapi kita kena tanya diri kita sendiri di segmen mana kita dan adakah kita memberi value added kepada end produk tersebut. Jadi strategi kita di kementerian di mana kita telah menubuhkan syarikat Sara Spice ini sebagai satu daripada syarikat yang membantu kita untuk distinguish peranan Malaysian Paperboard dengan Sara Spice, di mana sebenarnya syarikat agensi kerajaan merikut AGC punya ni, Attorney General Chambers, mereka mengatakan bahawa agensi tidak boleh terlibat dengan perniagaan. Jadi sebab itulah kita pecahkan MPB dengan Sara Spice, di mana MPB lebih tertumpu kepada R&D ataupun research and development dan juga enforcement, dan Sara Spice lebih kepada marketing strategi. Dan Sara Spice juga berperanan untuk neutralize the market. Sebagai contoh, kalau sebelum ini peraih-peraih yang kita bagi lesen untuk mereka membeli lada tersebut, mereka membeli dengan kadang-kadang dengan sedap hati mereka saja. Kadang-kadang mereka kata terlalu jauh, sebab itu kami beli dengan harga yang murah. Sebagai contoh, kalau mereka pada hari ini membeli dengan harga RM5 sekilo, tetapi apabila Sara Spice masuk, Sara Spice akan offer harga RM7. Semua peraih ini tadi dia terpaksa mengikut harga Sara Spice. Dan itu secara tidak langsung membantu para petani membuat mendapat peningkatan harga yang lebih baik. Dan selain daripada membantu tadi, Sara Spice juga ada membuat koperasi di mana keuntungan yang dia dapat itu tadi boleh dipulangkan balik kepada pemegang ataupun ahli-ahli koperasi pekebun kecil lada yang terlibat dengan Sara Spice tadi. Dan selain daripada itu, Sara Spice juga boleh pergi ke seluruh negara di dalam dan juga luar negara untuk mempromosikan produk lada hitam kita dengan lebih komprehensif. Di mana mereka diberi gudang yang lebih selesa dan cara-cara pemasaran mereka yang lebih efektif, dan juga mereka boleh menggunakan konsep 7P, the 7 P's of marketing, di mana the price, location and so on, di mana mereka boleh penetrate market yang lebih besar. Dan ini boleh secara tidak langsung membantu industri lada kita dengan berkembang dengan lebih besar. Dan yang kedua, masalah yang kita hadapi dengan industri lada ini, kita kebanyakannya kita usahakan dengan pekebun-pekebun kecil. So apabila kita usahakan dengan pekebun-pekebun kecil, kita tidak ada economic of scale. Kalau pekebun kecil itu dia membeli racun rumpai, baja dan sebagainya, mereka tidak boleh membeli dengan harga yang lebih baik. Bayangkan kalau kita buka corporation ataupun syarikat-syarikat besar, mereka ini membuatkan ladang-ladang lada yang besar, mereka boleh membeli baja dengan harga yang pukal dan input-input pertanian dengan harga yang pukal, dan kos pengeluaran mereka boleh menurun. Dan
keuntungan boleh meningkat. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Vietnam. Di mana kita melihat di negara Vietnam, mereka menjemput syarikat-syarikat besar untuk melabur di negara Vietnam, dan salah satu daripada syarikat yang saya kenali adalah syarikat Olam daripada India. Mereka melabur di Vietnam, membuat penanaman lada dengan besar-besaran. Dan mereka akan ada economic of scale. Sebab itulah kita juga perlu mempelawa siapa-siapa pemain industri ataupun pelabur yang berminat untuk tampil berjumpa dengan kita supaya mereka boleh memperbesarkan industri lada ni, sebab potensinya begitu besar. Downstream lada itu sendiri kita boleh gunakan dalam industri pharmaceutical, industri kosmetik, industri pemakanan dan sebagainya. Is a long list of downstream yang kita boleh gunakan. Dan itu adalah cara yang kedua. Dan yang ketiga, masalah yang kita hadapi di dalam industri lada kita punya spesies lada ni berkecamuk. Di mana setiap penanam pekebun-pekebun kecil ini, dia menanam pelbagai variety. Dia ada menanam variety semengguk, dia ada menanam variety kucing, variety aman dan sebagainya. Dan apabila hasil yang dikeluarkan itu menjadi kualitinya menjadi rendah, sebab apabila dia bercampur variety itu, kualiti dia akan menurun. Jadi saya telah menyarankan kepada lembaga lada Malaysia supaya revamp daripada tahun ini, di mana setiap penanaman semula kita kalau petani ini ataupun pekebun kecil ini nak tanam, kita bagi dia satu variety saja. Sebagai contoh, di kawasan Pedawan di Sarawak ataupun Pedawan Serian dan sebagainya, ia adalah lebih sesuai untuk pengeluaran lada hitam. Dan kita bagi variety yang untuk mengeluarkan lada hitam. Dan di kawasan Sekerang, Betong, Julau dan sebagainya, lebih sesuai untuk variety creamy white pepper, kita bagi spesies yang lain. So apabila kita mengeluarkannya nanti, kita dapat fokus. Di Pedawan mereka akan mengeluarkan produk lada ini. Dan di Sekerang adalah creamy white pepper. Dan strategi kita juga, kita boleh menggunakan konsep single origin. Bila kita menggunakan konsep single origin, tak ada siapa dalam dunia ini yang boleh imitate kita punya produk. Sebagai macam contoh kopi Jawa. Kalau orang itu daripada Brazil, dia tak boleh nak produce kopi Jawa. Sebagai contoh, daripada Brazil mereka mengeluarkan kopi Brazilian Santos. Tak ada orang yang boleh imitate. So kalau kita keluarkan Sarawak pepper kita, creamy white pepper Julau sebagai contoh, Betong sebagai contoh, dan secara tidak langsung kita boleh pasarkannya secara premium dan juga eksklusif. Secara tidak langsung kita boleh mendapatkan harga yang lebih baik. Dan itulah strategi kementerian kita. Tetapi kita kena perhalusi dulu dari peringkat awal, daripada peringkat skim penanaman semula ini, kena revamp. To be honest, in this paper industry, we need a total revamp. Total revamp in order for us to have a better output in future. 115 hektar baru yang Datuk sebutkan itu tadi, adakah ini bererti akan dilaksanakan melalui pelabur besar-besaran? Dan soalan kedua yang timbul, selalu saja pekebun kecil ini bila berdepan dengan pelabur besar ataupun big corporation dalam perdagangan, akhirnya mereka ini akan lenyap di dalam permainan itu. Macam mana safeguard kepentingan pekebun kecil ini? Datuk akan tangani selepas kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana.
Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan COVID-19 dapat. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 ni. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Saya janji tadi nak bancuh coklat susu panas ni, tapi Rudi masak air cerik belum mendidih lagi. Lambat, tak sempat. Tak apa Rudi, tutup elektrik tu dulu. Rudi. Saya janji untuk saya bancuh nanti di rumah, anda saksikan. Kita akan kongsi di media sosial nanti. Apa rasanya. Dan coklat susu panas Majlis Koko ni belum ada takers, belum ada pihak yang mengkomersialkannya. Jadi ini satu produk. Fiza tak ada, saya dulu. Ini saya kempenkan. Saya janji tadi nak bancuh Datuk. Saya tengok Rudi lambat sangat cari cerik elektrik tadi, tak panas-panas air kita. Kita buat di media sosial nanti. Datuk, bersama Datuk Willy Mongin, Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan juga Komoditi, banyak sudah kita bicarakan dan banyak dapatan baru yang seronok saya mendengarnya, sangat upbeat, sangat meyakinkan, dan saya yakin pekebun kecil juga gembira mendengar gambaran ini trend menaik, lada naik kan. Cuma tadi saya dapat gambaran Datuk mengatakan 115 hektar pengusahaan baru, ladang baru, dan ada niat untuk mencontohi Vietnam melibatkan syarikat-syarikat besar. Kalau saya pekebun kecil Datuk, saya membayangkan, uish, apa jadi nanti? Kan kita ni small fry, datang top gun big companies. Apa kebijaksanaan dan keseimbangannya di sini? Okey, sebenarnya tidak ada keraguan yang patut diragui oleh pekebun-kebun kecil ini, sebab yang 115 hektar yang kita nak bangunkan itu adalah daripada segmen pekebun kecil itu sendiri, dan di situlah kita akan membantu mereka, dan kita, apabila kita memberi input-input pertanian dan juga subsidi penanaman baru, mereka boleh memohon perkara ini dan bangunkan kawasan-kawasan yang mereka nak bangunkan hanya untuk industri lada, dan mereka tak perlu khawatir sebab mereka ini adalah complement to that industry. Dan kita juga ingin memperkenalkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, konsep single origin, di mana kalau kita ada bayangkan suatu hari nanti kita ada black pepper Pedawan.
di mana dikeluarkan oleh pekebun-pekebun kecil yang mengusahakan industri ini, dan kita ingin mereka ini menceburkan bukan setakat di peringkat huluan, malah kita akan membimbing mereka ini untuk pergi ke peringkat hiliran, di mana mereka boleh membuat packaging mereka sendiri, mereka boleh membuat brand mereka sendiri, dan itulah yang kita usahakan pada ketika ini, di mana sehingga kita melahirkan 44 syarikat ataupun pekebun kecil yang terlibat dengan industri lada di peringkat hiliran. Dan suatu hari nanti bayangkan kalau mereka ini melibatkan diri di peringkat huluan sehingga ke hiliran, I believe there's nobody can cut them anymore. They will be, because they control the whole entire supply chain. And the value chain itself, they actually control from the upstream until the downstream. So ini akan membantu mereka. Tapi peranan kita di peringkat kementerian, kita memperkasakan mereka. We are empowering them. Dari peringkat ladang besar-besar itu, kita boleh melihat kepada ekspor yang lebih besar, market yang lebih luas, di mana kita boleh menggunakan pengeluaran ladang-ladang besar ini nanti untuk fokus kepada industri-industri tertentu, sebagai contoh kepada industri farmaceutical ataupun industri kosmetik dan sebagainya. Dan banyak daripada pemain-pemain industri sekarang ini telah mengeluarkan facial scrub, body scrub dan juga sabun mandian yang berasaskan produk lada ini. Malah ada yang mengeluarkan minyak urut daripada berhasilkan daripada paper base ataupun berasaskan lada. So inilah yang kita ingin tumpukan, dan pekebun-pekebun kecil tak payah berasa gusar, dan ada kebaikannya sebab apabila kita mempunyai syarikat besar membuat pelaburan di dalam negara kita, kita boleh menikmati ekonomi bidangan, economic of scale. So ini bukanlah satu perkara yang menjadi pesaing, tetapi ia menjadi komplement kepada pekebun-pekebun kecil itu sendiri, dan mereka ini juga boleh berkongsi teknologi, know-how, dan mungkin mereka pekebun kecil suatu hari nanti juga boleh deploy Internet of Things. Sebagai contoh, pembajaan drone dan pembajaan secara vertigasi dan sebagainya. Dan ini mereka boleh mengambil iktibar daripada pemain-pemain industri yang besar ini. Jadi mereka, to cut it short, they don't need to worry. Dia tak payah gusar sebab ini akan komplement mereka di dalam industri. Saya membayangkan Datuk, penonton kita mungkin yang tidak biasa dengan konsep apa yang kita Datuk sebutkan tadi, single origin. Kalau sefaham saya, single origin tu mungkin mereka tidak nampak sangat lada hitam, tapi kalau kita ambil contoh harum manis mangga misalnya, harum manis mangga ni tanam di Perlis, kalau tanam di Johor dia tak jadi. Dia tak jadi harum manis, dia jadi harum manis sikit-sikit aja. Jadi itu maksud single origin. Jadi kalau lada hitam Padawan misalnya, itu memang power lah tu. Dia akan jadi premium. Betul, itu konsep. Itu konsep dia. Itu konsep. Memang benar, seperti mangga harum manis tu, kalau kita tanam di tempat lain tak jadi. Dia kena dipelis juga. Jadi ini menyebabkan mereka boleh menjual mangga harum manis itu dengan harga yang lebih premium. Dan kita hendaklah melakukan perkara ini supaya kita boleh mempertahankan industri kita, dan sejurusnya kita dapat membantu pekebun-pekebun kecil mendapat harga yang lebih baik. Itu maksudnya single origin tu. Harum manis tanam di Johor, dia jadi harum manis dunia tipu-tipu. Jadi itu tak betul. Itu bukan sebenarnya. Banyak kita bercakap lada ni dah berapa minit? Dah dekat 45 minit dah tu. Sawit kita tak sentuh lagi. Komoditi kita banyak tu. Ya, betul. Jadi penerbit kita tambah sikit lagi lah. 45 minit lagi ke apakah? Boleh kita tambah sikit. Baru nak mula bersembang pasal kelapa. Itulah penerbit saya kata. Tidak, masih habis pukul 10 juga. Sawit, Datuk, ini yang memberikan, kalau Malaysia ni, dia antara lada hitam dengan kelapa sawit, dia nampak sawit dulu. Tapi kita juga berdepan dengan realiti hari itu, terancam sedikit dengan India. Datuk pun menyebutkannya mereka sudah kembali. Jadi apa strateginya untuk kita turut mencari pasaran baru supaya kita tidak terlalu bergantung kepada existing clients? Okey, sekarang ini kementerian mempunyai inisiatif untuk membangunkan beberapa market segment, dan seperti mana yang kita lihat, kita juga menerokai pasaran baru di mana kita melihat pasaran
kawasan Afrika. Di benua Afrika ini meliputi 54 buah negara dan mempunyai jumlah populasi seramai 1.2 bilion. Dan populasi benua Afrika dijangka meningkat menjelang 2030 dan menjadi salah satu dari pengguna minyak sawit terbesar di dunia selain daripada China dan juga India. Dan jika kita lihat Angola, Mozambik dan juga Algeria merupakan antara pasaran yang dikenal pasti sebagai berpotensi untuk meningkatkan permintaan minyak sawit kita. Dan itu di Afrika saja. Kita melihat Timur Jauh. Di Timur Jauh, negara Jepun dan Korea merupakan antara pengimport terbesar produk sawit Malaysia, dan pasaran di Jepun dan Korea ini dilihat amat berpotensi bagi produk hiliran sawit negara kita. Dan kita lihat pula di Timur Tengah. Kita melihat Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, kita melihat Yaman, Afghanistan juga merupakan pasaran penting untuk minyak sawit dan berpotensi untuk dikembangkan. Dan negara-negara ini mempunyai jumlah penduduk yang besar juga. Dan negara-negara ini tidak dapat menghasilkan minyak dan lemak yang mencukupi dan bergantung kepada import untuk memenuhi domestik industri minyak dan juga lemak mereka. Dan justru itu potensi pasaran di negara-negara ini dilihat kekal utuh. Dan selain daripada itu, kita juga melihat daripada benua Amerika itu sendiri. Di benua Amerika kita mendapati terdapat 75 buah negara dan dengan kepadatan populasi yang menjangkau 1 bilion penduduk. Dan minyak sawit merupakan produk utama yang diekspor ke benua Amerika, diikuti oleh olokimia. Dan ini menunjukkan terdapat potensi bagi pengekspor bagi kedua produk sawit yang merupakan sumber bahan mentah bagi sektor hiliran domestik di rantau tersebut. Dan selain Amerika Syarikat, Peru, Brazil merupakan potensi pasaran produk sawit di rantau Amerika. Dan aplikasi berasaskan olokimia ini juga dapat mendapat sambutan yang menggalakkan di seluruh rantau. Dan selain daripada pasaran-pasaran yang kita ada ini, kita juga akan embark on our biodiesel punya inisiatif. So bayangkan kepenggunaan sawit itu semakin meningkat dan semakin besar. Sebab itulah kita telah apabila kita masuk kepada kementerian yang amat berhormat Menteri MPIC telah mencadangkan slogan bahawa sawit adalah anugerah Tuhan. Jadi memang benar. Sawit ini daripada pokoknya, daripada dahannya, daripada daunnya, daripada buahnya, daripada kenalnya, isi rongnya boleh digunakan. Dan ia adalah satu daripada pokok yang memberi anugerah kepada kita. Sebagai contoh, pokok sawit itu, batangnya itu boleh dibuat plywood. Dan dahannya boleh digunakan untuk membuat chipboard. Dan seperti mana daunnya tadi boleh dibuat teh. Dan itulah keistimewaan pokok sawit ini. Namun, kita juga mendapat tamparan yang hebat daripada negara-negara luar, di mana mereka ini menuduh kita tidak menjaga alam sekitar. The way we plant palm oil is not sustainable. Dan kita juga didakwa menggunakan buruh paksa, buruh kanak-kanak dan sebagainya. Namun saya nak tekankan di sini, kita di Malaysia ini telah mewartakan lebih daripada 50% daripada bentuk muka bumi kita ini untuk hutan kekal, permanent reserve, forest reserve. Jadi untuk yang digazetkan untuk penanaman sawit ini adalah 6.5 juta hektar. Dan kita sebenarnya menjalankan aktiviti kita dengan begitu baik. Malah kita telah dicertified dengan RSPO
MSPO dan sebagainya, dan ini menunjukkan kita mempunyai kesungguhan untuk menjaga industri ini, dan kita hendaklah mengeluarkan produk sawit kita secara mampan ataupun sustainable. Dan jika kita lihat tuduhan yang diberi oleh negara-negara lain mengenai buruh paksa itu, sebenarnya mereka tidak melihat dengan secara menyeluruh, sebab kebanyakan pekerja-pekerja ini mereka tinggal di ladang, dan mungkin ladang itu terlalu jauh daripada bandar, dan mereka terpaksa tinggal di ladang. Dan apabila mereka tinggal di ladang, mereka bersama dengan anak-anak mereka, duduk bersama dengan keluarga. So bayangkan semasa cuti, anak ini pun membantu ayahnya di ladang sawit ini untuk mengutip buah dan sebagainya. Wahal mereka itu bukanlah buruh kanak-kanak, tapi mereka adalah keluarga daripada pekerja-pekerja ladang ini yang kemungkinan diberi membantu ibu bapa mereka dan sebagainya. Tapi dilihat daripada sudut ini, kita dituduh menggunakan child labour dan sebagainya. Dan perkara ini kita perlu war-warkan kepada semua negara supaya mereka melihat sendiri bagaimana kita mengurus penanaman industri sawit kita. Dan selain daripada itu, saya ingin tekankan, sebenarnya negara kita telah menjaga hutan kita begitu baik. Saya bukan nak sebut negara lah, tapi kalau kita lihat di negara Eropah, dia nak mengajar kita menjaga hutan kita, tapi kalau kita pergi ke negara mereka, kadang-kadang negara mereka tak ada hutan pun. Which one is the best? You don't even have a forest. How can you teach us to maintain our forest? So saya bukan nak provoke, tapi this is the reality. The reality. Saya kira debat itu berterusan. Dalam konteks kelapa sawit ini, Datuk, isu yang elok kita berikan sedikit kesempatannya adalah bila melihat soal kapasiti pengeluaran ini. Kerana contohnya dalam konteks harga BTS, kenapa ada beza antara Sarawak dan juga harga di Semenanjung. Begitu juga walaupun ladang di Sarawak itu besar, tetapi kenapa ekstrak dan yieldnya kurang? Bagaimana kita boleh menjelaskan itu dalam kesempatan masa yang ada? Okey, sebenarnya jika kita lihat, memang benar di harga buah tandan segar ini ataupun BTS ini dia berbeza di Semenanjung dan juga di wilayah Sarawak. Dan antara faktor yang menyebabkan BTS ini berbeza adalah disebabkan oleh dua perkara. Satu adalah disebabkan oleh lokasi, di mana harga buah sawit BTS ini di setiap wilayah adalah ditentukan berasaskan kepada pergerakan harga minyak sawit mentah dan juga isi rong sawit di pasaran yang mengikira potongan yang ditetapkan oleh pengilang dan juga peniaga BTS. Sekiranya mereka mengenakan logistik yang jauh dan sebagainya untuk mereka mengangkut buah tandan segar ini daripada ladang kepada mill, dan daripada mill mereka akan charge transportation charges. Dan yang kedua disebabkan oleh harga BTS di Sarawak lebih rendah berbanding Semenanjung Malaysia adalah kesan daripada pengenaan cukai jualan, iaitu sebanyak 5% yang dikenakan ke atas harga MSM ataupun minyak sawit mentah. Dan minyak sawit mentah isi rong ataupun dikenali sebagai crude palm oil kernel oil, CPKO, oleh kerajaan negeri. So apabila kerajaan negeri mengenakan 5% cukai ini, dia secara tidak langsung akan diberi ditanggung oleh penjual itu tadi, set off dalam harga tersebut. So itulah yang menyebabkan harga BTS kita berbeza daripada Semenanjung dan juga Sarawak. Dan perkara ini perlu diperjelaskan kepada pemain industri, khasnya pekebun-pekebun kecil di negeri Sarawak, supaya mereka memahami apa yang berlaku, supaya mereka tidak mengatakan ini adalah diskriminasi harga dan sebagainya. Dan ini adalah amat perlu untuk kita perjelaskan. Bagaimana kita menjelaskan kapasiti itu? Ladangnya besar di Sarawak, tetapi ekstrak dan juga kita melihat yieldnya pula tidak sama.
Apakah ini disebabkan oleh kaedah, prosedur ataupun ada cabaran yang lebih mendasar daripada itu? Bagaimana kita boleh memahami ini? Okey, jika kita lihat apa yang kita lihat adalah OER ataupun oil extraction rate. Kadar perahan minyak. Memang benar di Sarawak kadar perahan minyak itu adalah begitu kurang, iaitu lebih kurang dalam 19%. Dan jika kita lihat di Semenanjung lebih kurang dalam 19.9 dan di Sabah lebih kurang dalam 20%. Di mana mereka mempunyai OER yang lebih baik daripada Sarawak, disebabkan oleh di Sarawak kebanyakan pokok-pokok sawit yang kita ada adalah di dalam lingkungan 1 ke 7 tahun. Okay. Dan apabila mereka di dalam lingkungan ini, produksi per kapita sawit tersebut adalah rendah sebab ada pokok-pokok yang belum mengeluarkan buah. Dan yang kedua juga disebabkan oleh faktor-faktor cuaca. Okay. Disebabkan di Sarawak ini kita mempunyai kadar penurunan hujan yang begitu tinggi. Okay. Dan apabila kadar hujan kita tinggi, dia juga boleh melambatkan proses penuaian. Okay. Dan kadang-kadang buah itu cepat rosak disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca. Yeah. Dan itu juga menyebabkan OER itu rendah. Dan yang ketiga, kebanyakan di Sarawak kita juga mengalami penanaman pokok sawit ini di kawasan pit soil. Okay. Di kawasan pit soil di mana pertumbuhan pokok sawit di kawasan pit soil agak terbantut sedikit. Dan ini disahkan oleh pihak pakar-pakar. Dan selain daripada itu, buah yang dikeluarkan adalah mengeluarkan begitu sikit OER. Dan itu juga menjatuhkan rating kita di peringkat negara di mana OER kita menurun. Disebabkan oleh pit soil. Disebabkan oleh itu. Jadi 3 perkara ini adalah satu yang begitu penting yang perlu dilihat bagaimana kita boleh memperbaiki. Dan baru-baru ini kita di peringkat MPOB kita juga ada mengeluarkan spesies kelapa sawit yang mempunyai OER di dalam dalam lingkungan 20 ke 30%. Okay. Dan semua benih-benih ini boleh didapati daripada pihak MPOB. Okay. Dan secara tidak langsung kalau ada ladang baru yang dibuka, mungkin mereka boleh melihat benih baru ini yang lebih produktif dan lebih efisien. Datuk kena datang lagi, baru 2 je kita ni sembang. Lada hitam kelapa sawit. Nanti kau, terima kasih Datuk. Nanti kau datang bawa kayu kayan ada balak pula kata. Ada balak. Jadi ini kopi pula teh kelapa sawit ni. Terima kasih Datuk. Ini saya bawa balik. Ini yang Sarawak Paper ni saya bagi penerbit lah untuk buat facial scrub. So yang lainnya terima kasih. Coklat tak boleh. Coklat ni Datuk kata kongsi. Yang lain. Terima kasih banyak Datuk. Datang lagi. Banyak lagi yang saya terima kasih. Dan terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Selamat menjalani ibadah di Ramadan. Assalamualaikum. Salam muhibah. Okay.